الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله رفعنا بشكرا. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita dapat sambung idaman penuntut jilid 1. Masuk kita fasa baru. Tapi bila saya cek kita perlu mulakan ataupun kita langkah ke bab puasa. Sebab kalau tidak kita akan masuk bab puasa lepas Ramadan nanti. Dah buat kira-kiraan dah. Kita masuk bab puasa dulu. Muka surat 71 Rumi 137 Jawi. Kalau tidak kita jadi macam hari tu lah. Lepas Syawal baru cerita tentang solat tarawih. Lepas Syawal cerita tarawih. Kita kena tengok juga timing masa tu. Masuk bab puasa 71 Jawi 137 Rumi 71 bab puasa. Nanti dialog habis nanti pada bulan Ramadan ataupun bulan Sya'ban lah. Bulan Sya'ban tu insya-Allah akan habis. Yang mana besarnya fadilat puasa ni, kelebihan puasa ni besarnya. Pernah berlaku satu ketika sebagai mukadimah lah. Jabir bin Abdullah dia pernah kata pada satu ketika tu waktu hari Jumaat, Nabi nak naik khutbah Jumaat. Nabi langkah satu tangga, lepas tu Nabi berhenti. Lepas tu orang tak tahu kenapa Nabi berhenti ni langkah. Tangga mimbar Nabi ada 3 tangga. Yang pertama Nabi berhenti, senyap. Lepas tu Nabi kata amin. Lepas tu langkah satu lagi berhenti. Jangan lama tak? Amin. Sahabat tengok ni, apa ni? Lepas tu langkah tangga yang ketiga, Nabi sebut amin sekali lagi. Kemudian sahabat ni, biarlah dulu. Lepas habis sembahyang apa semua, sahabat tanya, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali masa naik lagi mimbar. Apa benda amin-amin? Tak ada orang doa pun main amin aja. Nabi jawab, ketika aku naik anak tangga yang pertama, Jibril datang. Jibril kata, celaka orang ni. Awal-awal lagi, celaka orang ni, yang mana dia bertemu dengan Ramadan, maka dia masuk dalam Ramadan. Dia keluar daripada Ramadan, tak diampunkan pun dosanya. Orang macam ni celaka lah. Teruk lah orang macam ni, teruk sungguh lah, macam tu lah. Ada pada riwayat lain, Nabi kata, celaka juga bagi orang yang ada ibu bapa, tapi ibu bapa dia masih hidup, tapi dengan dia ada ibu bapa tadi, tidak melayakkan dia masuk syurga kerana ibu bapa dia tadi tu. Itu pun celaka juga. Kerana itu lubuk. Ibu bapa ni lubuk pahala. Sepatutnya mudah untuk masuk syurga kerana ibu bapa tadi tu. Begitu juga Ramadan, dia lubuk. Tiba-tiba dia masuk, keluar. Yang mana bila dia keluar daripada Ramadan,
Ramadan itu tidak menyebabkan dia lebih dekat daripada syurga. Itu memang celaka orangnya. Ataupun orang yang masuk satu kawasan, satu gudang makanan, beras lah kita kata, tapi dia keluar dalam keadaan kebuluh. Celaka orang macam ni. Celaka tu maksud teruk lah, teruk sungguh. Lepas tu Nabi cakap apa? Amin. Itu Nabi amin kan tu. Lepas tu ada yang tangga yang kedua, bukan perbicaraan kita lah, tentang ibu bapa dan kemudian tentang Nabi sendiri. Yang mana puasa ni kita dah lalu tiap-tiap tahun. Tapi ada di antara kita juga yang dah lalu tiap-tiap tahun pun masih lagi belum belajar berkaitan dengan puasa, khatam daripada awal sampai akhir. Sedangkan dia dah lalu berpuluh-puluh kali kot. Berapa tengok umur dia lah. Kalau umur dia 60, maknanya paling kurang pun 40 apa? 45 kali, 46 kali, 50 kali dah lalu lah Ramadan. Tengok umur lah. Tapi kalaulah dengan dia lalu bulan Ramadan tadi, tapi tak pernah pun lalu pengajian tentang puasa, samalah juga. Kemungkinan puasa dia tu akan terbatal pahala, ataupun lagi bimbang, tak usah puasa dia. Itu bimbang kat satu lagi. Dan sebelum-sebelum ni, mungkin kita biasa juga belajar tentang puasa bila dah dekat nak puasa. Yang ni jadi kat saya selalu sangat. Katakanlah lagi bulan Syaban kan, lagi seminggu atau 2 minggu nak puasa. Waktu tu kita masuklah buat puasa untuk ulangan, tapi tak pernah pun habis sebab 2 minggu tak memadai. Jadi pada kali ini alhamdulillah masa yang kita ada cukup besar, cukup ruang untuk habis berkaitan dengan puasa, sampai puasa wajib, puasa sunat, puasa dam, puasa maidam, puasa nazar, kita boleh masuk habis. Fidyah, gandaan-gandaan dan sebagainya, kita boleh masuk sampai habis. Selama ni mungkin kita secara ringkas saja, sebab sekadar nak buat ulangan, tak lama lagi Ramadan. Ini peluang dia. Kalau ada apa-apa boleh, kalau setelah dibincanglah perkara tu, kita boleh bahas berkaitan dengan puasa sampai Ramadan nanti, sampai bulan Syaban nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Maknanya kita dapat faham yang pertama, umat sebelum pun puasa macam kita juga. Dan setiap diutuskan Rasul, syariat berbeza. Sebagian ulama mengatakan Nabi dan Rasul sama-sama wajib menyampaikan. Tapi yang masyhur kita dengar, Nabi tak menyampaikan, menerima wahyu tapi tidak menyampaikan kan. Rasul lelaki yang menerima wahyu dan dia wajib, dia disuruh untuk menyampaikan. Tapi ada juga ta'rif atau pendapat yang mengatakan lain sikitlah lain. Nabi dan Rasul sama-sama menyampaikan, wajib. Cuma Rasul menyampaikan syariat baru, Nabi menyampaikan syariat Rasul yang terdahulu. Jadi setiap Rasul tu mempunyai syariat yang berbeza. Mungkin puasa waktu tu beza, mungkin hari beza, mungkin puasa tak boleh makan tapi minum boleh pada waktu umat sebelum. Dan yang kita tahu, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Nabi Daud yang terbaik. Itu ada satu syariat terdahulu yang mana puasa selang sehari. Ini puasa, esok tak puasa, ini puasa, esok tak puasa, selang sehari. Itu adalah puasa yang terbaik. Lebih baik daripada puasa dahri dia panggil. Dahri ni puasa tiap-tiap hari. Puasa tiap-tiap hari pun boleh. Kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi harus, kadang-kadang boleh jadi sunat. Dia panggil puasa dahri. Tiap-tiap hari puasa, kecuali 5 hari setahun je yang tak puasa. Tapi dalam banyak-banyak puasa, Nabi kata yang terbaik adalah puasa dahri, selang sehari, iaitu puasa Nabi Daud. Yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, bukan puasa dahri, iaitu selang sehari. Nabi Musa juga ada puasa dia, syariat dia. Setahun, sebulan 3 hari. Maknanya 12 bulan 36 hari. Kita puasa 30 hari sekaligus. Ini sebagai mukadimah sebelum masuk bab puasa. Kita 30 hari sekaligus, kadang-kadang 29. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, maka malaikat tahan, Jibril tahan buah khuldi tu, buah larangan tu. Buah khuldi ni buah kekal. Dia tahan.
Ada pendapat kata tahan dekat sini, ada pendapat kata tahan dekat perut. Tahan supaya tak masuk. Yang kata tahan dekat sini tu akhir sekali dia jadi halkom ni. Kan? Sebab tu orang putih dia panggil Adam's apple ni. Adam's apple. Sebab orang perempuan dia tak ada. Geng-geng transgender yang tukar jantina tu, dia boleh tukar macam-macam. Yang ni dia tak boleh tukar. Dia tukar ni tak keluar suara. Tak boleh. Dia buat macam ni pun tak akan keluar suara. Tak boleh. Sebab kalau dah lelaki tu memang ada benda ni. So dia angkat je ni. Kalau nak tahu dia tulen ke tiruan, so dia angkat, dongak, telan yang liu. Kalau dia telan, ngok-ngok, sah. Jantan. Walaupun dia transgender. Malaikat tahan dan dia lekat di sini. Apabila Nabi Adam turun ke bumi, pada syariat Nabi Adam ni, puasa dia ataupun dia puasa lah, kita kata puasa dia adalah 30 hari siang dan malam. Tak boleh makan. Kata, wish, boleh hidup ke? Waktu tu besar. Yang kata tinggi 60 hasta. Ni satu hasta 60 Tok Adam kita. Jadi setakat makan 30 hari tu tak mati lagi lah. Kita mungkin mati kalau makan. Kalau tak makan 30 hari. Itu syariat Nabi Adam. Sehinggalah sampai kepada kita, siang tak boleh makan, malam boleh makan. Macam mana peristiwa ni boleh kita tahu cerita ni? Pernah ketika sampai kepada orang Yahudi pada waktu itu, bahawasanya Rasul akhir zaman telah diutuskan. Yahudi ni dia ada soalan-soalan yang hanya Nabi je boleh jawab. Memang gitu. Memang Yahudi ni dia sentiasa menunggu-nunggu Nabi akhir zaman sebenarnya. Cuma dia mengharapkan Rasul akhir zaman tu adalah keturunan dia juga, iaitu Bani Israel. Dia mengharap gitu. Malah ada satu golongan Yahudi ni daripada tempat dia tu, dia berpindah ke Madinah yang waktu tu nama Yathrib, di kawasan tepi laut. Yang mana dia pindah ke situ kerana dia telah buat kajian daripada kitab dia, bahawasanya Nabi Rasul akhir zaman akan diutuskan di kawasan sini. Adalah dia kaji. Dan dia kaji. Dia kata tak ada area sini. Akhir sekali dia jumpa satu kawasan di antara dua lembah dan sebagainya, adalah kajian dia. Tu dia orang hebat buat kajian. Akhir sekali dia kata kemungkinan besar dekat sini. Jadi baik kita pindah dekat sini dan kita beranak pinak di sini. Mudah-mudahan yang Rasul akhir zaman yang akan diutuskan ni memang di sini jadi anak beranak kita. Sebab tu dia tak boleh terima. Sebab tu dia tak boleh terima Nabi Muhammad. Sebab dia mengharapkan keturunan dia. Dan kajian dia hampir tepat. Tak tepat, hampir tepat. Sebab dia jumpa Yathrib. Nabi memang diutuskan di Yathrib, tapi sebenarnya Nabi dilahirkan di Mekah. Kalau katalah dia buat kajian lebih sikit, mungkin akan duduk Mekah ramai-ramai Yahudi tu. Dia memang dibangkitkan di Madinah. Dia tak tahu cerita perancangan Allah bahawasanya dilahirkan di Mekah, kemudian hijrah. Itu pun pada umur 53 tahun baru Nabi hijrah ke Madinah. Dia salah sikit lah buat kajian. Akhir sekali dia tak terima sampai kesudah kan. Sikit lah cerita. Jadi Yahudi ni dia tahu, dan dia ada soalan-soalan yang bila dia soal hanya Nabi je boleh jawab. Mana dia boleh tahu ni? Daripada kitab suci dia. Dan antara soalan yang dia tanya adalah soalan tadi, Nabi Adam puasa berapa hari? 30 hari. Nabi yang bagi tahu ketika Nabi Adam memakan buah pohon khuldi, kemudian makanan itu tersangkut selama 30 hari. Jadi kata Yahudi tadi, kenapa umatmu pun kena puasa 30 hari juga? Maka Nabi pun jawab, Nabi Adam, dia diwajibkan berpuasa 30 hari siang dan malam. Tapi sampai kepada kami, umat akhir zaman, maka atas limpah kurnia Allah, siang je yang tak boleh makan, malam boleh makan. Dia kata kamu benar. Panjanglah hadis ni. Memang benar apa yang kamu katakan. Kan dia tanya lagi, Yahudi tanya, terangkan kami ganjaran-ganjaran pahala. Maka Nabi pun jawab, ada 7 ganjaran pahala yang ada dalam kitab suci dia. Akhir sekali dia kata kamu benar. Tapi kadang-kadang Yahudi ni lah kali tak beriman juga pun. Nak test, dia tengok khatam nubuah, selak belakang Nabi ni, ada cop kenabian kat belakang. Cek, semua cukup. Tanya berkaitan dengan roh
Nabi tak jawab. Jawab. Mana boleh? Nabi tak tahu, mana boleh jawab? Turunlah ayat Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nabi semua boleh jawab, tapi Allah tak beriman juga. Ada yang tak beriman lah, ada yang beriman. 7 perkara yang diberi kepada orang yang puasa. Pertama, dicairkan daging yang haram. Kita tahu setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih layak. Macam mana kalau kita ada termakan ataupun sengaja makan makanan-makanan daripada sumber yang haram, maka dan dia dah jadi daging, macam mana nak buang daging tu? Kalau tak boleh buang daging tu, dan tak tahulah daging yang tumbuh daripada makanan yang haram tadi, dia tumbuh kat mana? Dekat betih ke, belakang ke, mana, isi mana pun tak tahu. Jadi tulang ke, jadi apa ke, tak tahu. Maka jika orang dah pernah makan makanan haram, dan kita kata mestilah dia jadi daging, takkan jadi tahi aja. Soalannya, neraka lebih aula daging yang tumbuh daripada hasil yang haram. Sekarang ni dah taubat baik lah, macam mana nak tahu daging mana, macam mana nak buang, nak potong ke macam mana ni? Antara caranya nak buang daging haram tadi adalah dengan berpuasa, kerana akan dicairkan daging yang haram yang tumbuh daripada dekat badan dia, yang hasil daripada atau sumber daripada makanan yang haram ataupun sumber yang haram tadi dicairkan. Maksudnya dicairkan tu maksudnya macam orang kan, kalau dia senang dia gemuk kan, dia kurus, istilah tu lah, bukan daging tu jadi cair. Maka Allah akan cairkan. Maka oleh sebab tu selamatlah dia daripada neraka, sebab dia taubat. Antara rahmat Allah sentiasa dekat dengannya. Antaranya yang ketiga adalah diberikan pahala sebaik-baik amal, dijauhkan daripada merasa lapar dan dahaga di padang mahsyar nanti, diringankan siksa kubur, diberikan cahaya Allah ketika menyeberang titian sirat, dan masuk syurga dengan hisab yang ringan. Antara kelebihan puasa. Itu sedikit mukaddimah. Macam mana pun untuk mendapat fadilat-fadilat yang besar, mesti kena patuh kepada syarat dan rukun. Macam mana hebat ibadah seorang tu, tak patuh syarat dan rukun, reject. Macam mana hebat pegangan i'tiqad seorang tu, tapi dari sudut akidah dia tu, dia tak belajar dalam ketuhanan dan kerasulan, pegangan dia tu sangat nipis. Macam tu juga hebat macam mana ibadah semayang dia bangun malam sekalipun, kalau dia tidak menyempurnakan syarat dan rukun, tak nilai. Samalah juga dengan puasa. Sama je dengan puasa. Walaupun besar fadilat, tapi kalau buat lebih kurang, ambil ringan dengan syarat dan rukun, mungkin sah, tapi tak ada balasan ataupun tak ada pahala, ataupun lagi bimbang, takut-takut tak sah, lagi bimbang. Macam mana? Maka nak tak nak, dari sudut zahirnya wajib menyempurnakan syarat dan rukun. Kita nak bahas syarat dan rukun secara terperinci mulai malam ni, mulai pagi ni dan malam ni sekali lagi, dan seterusnya, sehinggalah habis khatam berkaitan dengan bab puasa ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, setiap ibadah dia mesti ada ta'rif. Salah ta'rif, salah meletakkan ibadah tu, dan kita tak dapat hikmah ibadah tu. Nak tak nak kena tahu ta'rif ataupun definisi. Apakah definisi dia? Makna puasa, ataupun ta'rif puasa, ataupun definisi puasa, itu maklum. Puasa tu semua tahu dah, telah semua orang maklum bahawasanya puasa tu apa. Definisi dia adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan cara-cara tertentu. Itu takrif dia. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan cara-cara tertentu. Berbeza puasa dengan ibadah lain. Puasa adalah satu ibadah yang berbeza dengan ibadah yang lain. Puasa ibadah yang orang tak tahu kalau tak cakap.
Tak tahu. Orang tak tahu kita puasa kalau tak cakap. Sebab puasa adalah yang orang tak nampak. Dia tak macam sembahyang. Sembahyang boleh tahu kalau tengok. Puasa tengok. Puasa tak boleh tahu. Puasa satu-satunya ibadah yang tak sama dengan yang lain. Puasa ni pelik sikit ibadah puasa. Puasa adalah jangan buat apa-apa. Dia berbeza dengan ibadah lain. Ibadah lain mesti buat. Sembahyang mesti buat. Kena baca, kena berdiri, kena haji, kena buat. Zakat, kena buat. Sedekah, kena buat. Semua kena buat. Sebab ibadah lah mestilah kena buat. Tapi puasa jangan buat. Maksud tak boleh buat. Puasa ni meninggalkan. Maksudnya jangan buat. Kalau sembahyang, melakukan. Puasa satu-satunya ibadah yang kena tinggal. Meninggalkan. Meninggal. Dan biasanya perkara yang perlu ditinggalkan, benda tu benda haram. Meninggal ni benda haram. Minum arak kena tinggalkan. Berzina kena tinggalkan sebab haram. Tapi ibadah dia bukan benda dosa, tapi kena tinggalkan, iaitu puasa. Tinggalkan apa? Tak boleh buat. Tak boleh buat apa-apa. Puasa ni tak boleh buat apa-apa. Maksudnya tak boleh buat apa-apa tu, tak boleh makan, tak boleh, jangan buat. Jangan buat makan. Jangan buat dengan maksud minum. Jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu. Berbeza dengan ibadah lain, mesti buat. Tu sedikit perbezaan di antara puasa dengan yang lain. Jadi, untuk mengesahkan puasa, janganlah buat perkara-perkara ini. Jika tak buat, maka sah. Jika buat, tak sah. Ibadah lain, buat baru sah. Tak buat, tak sah. Terbalik kod sikit. Kita tengok pula. Jadi oleh kerana dia adalah ibadah yang tak perlu buat, maka ibadah dia tak susah. Sebab tak payah buat. Yang susah ni kena buat. Jadi puasa adalah ibadah yang paling tak susah. Sebab jangan buat. Apa bukti puasa ni tak susah? Bukti dia, sangat ramai orang yang puasa tapi tak sembahyang. Sangat ramai. Berlambak. Sangat ramai orang yang puasa tapi tak sembahyang. Sangat ramai. Sangat ramai orang yang puasa tapi dedah aurat. Berlambak. Menandakan tutup aurat, sembahyang, yang lain-lain semua lebih susah daripada puasa. Puasa paling senang. Puasa paling senang. Sebab apa? Sebab jangan buat. Puasa perlu 13 jam. Ada setengah tempat 21 jam. 21 jam puasa. Tempat yang malam dia pendek tu kan, Norway ke apa kan, belah-belah sana tu. Jadi bila macam tu panjang, tapi mereka tetap puasa juga. Mereka di sana 21 jam pun 21 jam lah. 3 jam je makan buka puasa, tak hilang lagi nasi makanan dalam perut buka puasa tadi, kena sahur dah. Tapi tetap puasa. Sembahyang walaupun 5 minit. Ramai sekarang ni statistik terbaru semalam, saya tengok Google aja lah, dekat Google lah, statistik terbaru umat Islam selepas PKP ni, yang tak sembahyang. Dia buat kajian selepas PKP, yang tak sembahyang 80%. Lepas tu ada forum. Adalah orang-orang agama, orang-orang pejabat macam forum lah. Dia bukan ni, pada forum je. Saya pun tak puas hati, dia pun mesej lah. Bukan mesej, masuk, dia panggil post dekat forum tu. Forum ni bukan forum yang bukan forum dalam internet, dalam Google ni, kat Google ni. Saya pun kata wati lah, saya tulis kat situ. Mana tak apa 80% tak sembahyang. Macam mana boleh tahu dia? Dia memang buat bancian. Orang yang tak sembahyang Jumaat dulu sebelum PKP dengan lepas PKP, sebelum PKP, yang orang yang tak sembahyang Jumaat 30%. Lepas PKP yang tak sembahyang Jumaat 50%.
Sembahyang Jumaat. Sedangkan orang Melayu, bab solat Jumaat ni, dia tak boleh. Dia jahat macam mana pun solat Jumaat. Tinggal sembahyang yang lain pun. Dua sembahyang ni memang dia tak tinggal. Satu sembahyang wajib, satu sembahyang sunat. Kan ahli sunat wal Jumaat. Orang ahli sunnah wal jamaah, dia ahli sunat dan Jumaat. Tu sembahyang raya sunat tu. Itu memang tak tinggal, tak boleh. Tak sah raya kalau tak sembahyang raya. Oh, tak sah dah raya aku kali ni. Raya pun ada sah tak sah dia. Sebab kalau tak sembahyang raya dengan hari Jumaat. Tapi lepas berlaku ni makin kurang, 50% aja. Yang tak sembahyang Jumaat. Yang tak sembahyang fardu ni 80%. Hanya 20% je sembahyang. Yang 20% ni tak tahu lah berapa banyak pula yang sembahyang saja tak belajar sembahyang. Sembahyang janji ikut orang tu campur tolak, tak tahu lah berapa persen yang sebenarnya. Tapi puasa, yang tak puasa 10% saja. Sepatutnya lah, ketika PKP lebih ramai tak puasa daripada puasa. Kalau nak banding kata 2019, yang tak puasa 10%. Pada PKP sepatutnya yang tak puasa 50%. Kenapa kata sepatutnya? Sebab tak boleh keluar rumah kan, tak perlu jumpa kawan-kawan, makan je lah kat dapur. Tapi kekal juga yang puasa 90%. 2019 puasa Ramadan yang puasa 90%. Ketika PKP yang puasa juga 90% puasa, 10% je yang tak puasa. Lepas PKP kekal 90%. Yang puasa 10% je yang tak puasa. Tapi sembahyang tengok, malas sembahyang Jumaat pun dah sekarang ni dah kurang sangat-sangat. Jadi kat sini menandakan puasa taklah sesusah sembahyang. Walaupun dia 13 jam orang boleh buat, walaupun sembahyang 5 minit, ramai 80%. Antara dia dapat kajian dia dekat sekolah. Dia tak tanya awak sembahyang ke tidak, dia tanya mak ayah sembahyang ke tak. Dia tanya anak sekolah rendah. Sebab budak-budak kan tak tipu. Dia tanya darjah 1, dia tanya darjah 3, darjah 5. Dia tak tanya awak sembahyang ke tidak. Tidak. Dia tanya mak ayah pernah tengok tak mak ayah sembahyang. Mak tak pernah tengok pun, ayah pernah tengok sembahyang. Contoh, mak selalu sembahyang, ayah tak pernah tengok sembahyang. Dia kata gitu. Dia kata pernah tengok tak. Berapa kali tengok, selalu sembahyang ataupun macam mana. Dekat rumah ada sejadah ke tidak. Tanya gitu, kat rumah ada sejadah ke tidak. Tanya budak-budak kan. Daripada situ dia ambil dia buat kajian. Akhir sekali umat Melayu sekarang ni hanya 20% je sembahyang, 80% tak sembahyang. Kita rasa macam ya kedok buat bancian-bancian ni. Saya selalu sebut, kita rasa ianya macam tak berapa nak masuk akal. Bukan tak masuk akal, masuk je akal, cuma macam melampau lah. Sampai 80% tak sembahyang. Sebab apa? Kita macam tak boleh terima kajian tu. Sebab kita duduk dalam zon selesa. Kita duduk dengan kawan-kawan semua sembahyang. Kita kawan dengan geng-geng mancik surau. Cuba kita masuk dengan geng-geng yang bukan grup kita. Cuba kita masuk, kita tengok. Kita berkawan dengan bukan grup kita ni, bukan zon selesa kita. Kita tahulah sembahyang ke tidak. Tapi puasa jangan risau. Sampai orang kafir pun sibuk nak puasa juga. Dia tengok, sedap puasa juga. Berdatang pergi kat pasar Ramadan. Orang kafir pun puasa juga. Istilah puasa dia lah, tak makan. Jadi puasa tak susah. Sebab tak payah buat. Tak payah masak nasi, tak payah masak lauk, semua tak payah, tak perlu makan, tak perlu ambil tangan masuk dalam mulut kunyah-kunyah, tak perlu telan, tak perlu, duduk saja je. Jangan buat apa-apa. Puasa. Jadi senang. Walaupun senang, kena patuh daripada syarat dan rukun juga. Tak patuh tetap juga takut-takut batal ataupun takut-takut tak diterima. Haji tak sesusah sembahyang. Berpuluh ribu. Saya cek tu 31,000, 32,000. T20. B40 berapa belas? 11-12. Banyak ribu tu. Suami isteri. Lepas tu belanja kat sana lagi. Tapi ada orang pergi. Ramai yang pergi. Sebab tak susah. Sembahyang tak payah pergi jauh, tak payah habis duit. Tak boleh buat. Sembahyang paling susah. Haji pun tak susah mana, walaupun kena habis duit banyak.
Puasa pun walaupun 13 jam tak makan, senang. Sembahyang tu susah sekarang. Adalah puasa ini satu rukun daripada rukun Islam. Rukun Islam dengan rukun iman dia berbeza matematiknya. Rukun Islam, jika dia dah memang Islam sejak lahir, dia panggil Islam baka dan keturunan, matematik dia tak sama dengan rukun iman. Kalau tak buat satu, dia rukun iman puasa ni 5 tolak 1 4. Kalau tak buat satu, dia tak puasa. 5 rukun Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah tu taklah sebab dia dah Islam dah kan. Kalau dia kafir, maka rukun Islam dia yang mengucap 2 kalimah syahadah tu dia mesti buat lah. Tapi bakinya lagi, jika dia tak buat, maka dia masih lagi Islam. Cuma Islam yang kurang. Dia tak sembahyang, tak puasa, 5 tolak 2, dia masih lagi dapat 3 Islam. Cuma Islam tahap rendah. Dia tak buat ke 5-5. Kalau dia Islam baka dan keturunan, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak buat haji walaupun mampu. 5 tak buat kelima-lima. Tapi sebab dia Islam baka dan keturunan, dia ada satu, iaitu mengucap tadi tu dia dapat Islam baka dan keturunan, dia ada satu. Jadi dia yang dia tak buat 4 je lah. 5 tolak 4 1 Islam dia tinggal, dia masih lagi Islam. Tapi kalau sifir matematik iman, tidak. 6 rukun iman, 1 je tak percaya, terus jadi kosong. Tak percaya kepada malaikat, 6 tolak 1 lah, bukan 5, kosong, terus murtad, kufur masa tu juga. Jadi matematik rukun iman tak sama dengan matematik rukun Islam, tak sama. Rukun Islam, bila tidak melakukan rukun Islam, tak boleh kata dia kufur, tak boleh kata dia murtad, berdosa lah, berdosa walaupun dia tak buat semua tu. Tu sipir dia. Jadi dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Puasa ni kalau tak buat, tak kafir, berdosa besar lah, tapi tidak kufur. Yang mana puasa ini salah satu daripada rukun Islam. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf untuk mengerjakannya. Mukallaf ni 4, semalam dah sebut dah, hari ni nak sebut lagi sekali lagi mukallaf ni. Pertama, berakal, ada akal, bukan gila. Yang kedua, baligh, maksudnya dah baligh lah, 9 tahun ke atas dan telah baligh. Yang kedua. Yang ketiga, sampai seru, maksudnya dia tahu hukum hakam tu, sampai seru kat dia, ada orang mengajar apa semua. Yang keempat, sejahtera panca indera, boleh melihat walaupun pekak, boleh mendengar walaupun buta, maka dia mukallaf. Lebih-lebih lagi mendengar dan melihat, lagilah dia tu mukallaf. Tetapi jika Allah tarik dia tak ada mata penglihatan dan pendengaran, katalah dia tak ada, sejak kecil, maka dia tak ada input. Nak masuk kat mana pelajaran, tak boleh nampak, tak boleh dengar. Kalau dia boleh lihat, dia pekak, dia boleh masih lagi boleh terima pelajaran. Nak ajar dia puasa begini dengan cara bahasa isyarat ke apa. Kalau dia buta, tak boleh tengok, tapi dia boleh dengar, boleh lagi cakap kat telinga dia, dan dia boleh lagi terima ajaran. Tapi kalau dia buta dan pekak, ahli syurga, terus ahli syurga. Maksudnya dia tidak sejahtera panca indera, maka tak wajib puasa. Jadi mukallaf 4, akil, baligh, sejahtera panca indera, akil, baligh, sampai seru, sejahtera panca indera. Maka orang macam ni, dia di mana mukallaf, dia wajib buat, iaitu wajib puasa. Seperti rukun-rukun Islam yang lain. Rukun Islam lain kan wajib, macam tu juga puasa. Bila sepanjang bulan Ramadan, wajib puasa sepanjang bulan Ramadan, wajib. Bulan Ramadan wajib. Yang mana kewajipan puasa ni ke atas Nabi bukan awal-awal dilantik menjadi Rasul terus puasa, tidak. Kewajipan puasa pada tahun kedua Hijrah. Maknanya pada Nabi umur berapa? 54 masa tu. Nabi umur 54, Nabi wafat 63. Maknanya berapa tahun tu? 54, 63, 9 tahun. Nabi berpuasa 9 kali aja Ramadan. Kita lagi banyak pada puasa dengan Nabi. Nabi 9 kali je. Umur 54 mula puasa, umur 63 wafat, 9 tahun saja. 9 kali je Nabi puasa.
kita puasa lebih daripada 9 kali. Dalam 9 kali itu Nabi berpuasa 29 hari Ramadan, 29 aja 8 kali. Sekali je 30. Kita puasa kebanyakannya 30, 29 jarang-jarang. Tak tahu lah kenapa tak nampak anak bulan, tak tahu. Sebab kalau nampak anak bulan, maka cukuplah 29 hari je Ramadan, sebab dah dapat anak bulan Syawal. Kalau tak nampak anak bulan, sempurnakan 30 hari. Sekarang ni payah nak nampak anak bulan. Dulu Nabi 8 kali nampak anak bulan, sekali je tak nampak. Maknanya sekali je 30 Ramadan puasa. Kita tidak, kita banyak 30 hari. Kita ni kalau kira-kira 29 hari kita puasa, rasa berapa kali je? Berapa kali je? 5-6 kali je kot selama berpuluh tahun puasa. Dulu orang cerita lah tahun 60-an, 50-an sangat kerap 29 hari. Sangat kerap puasa. Jadi sebelum, maknanya Nabi tak puasa ke sebelum tahun kedua hijrah ni, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Nabi tak puasa ke? Nabi puasa. Tapi puasa Nabi pada waktu tu dia panggil puasa hari putih, Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15. Itulah puasa awal sebelum Ramadan tu wajib. Maknanya para sahabat juga berpuasa pada awal-awal tu lah, masa Nabi dilantik menjadi Rasul, umur Nabi 40, lepas peristiwa Gua Hira. Nabi puasa 3 hari. Dia panggil hari putih, Ayyamul Bid, mengikut syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, syariat dia puasa hari putih, sehingga diwajibkan Ramadan pada tahun kedua hijrah. Pada waktu tu hari putih yang wajib tadi tu jadi sunat. Nabi juga puasa Isnin Khamis. Tapi Isnin Khamis tu bukan wajib bagi Nabi. Yang wajibnya hari putih. Sunat pada waktu tu selain daripada wajib puasa hari putih, disunatkan juga untuk umat pada waktu tu lah. Sebab kan masa tu tak lagi diwajibkan Ramadan, adalah puasa Isnin Khamis dan puasa hari hitam, Ayyamul Sud, okay. Hari hitam. Hari hitam ni 28, 29, 30 ataupun 27, 28, 29. Dia panggil hari hitam. Hitam putih ni sebenarnya apa benda hati hitam hari putih ni, puasa ni? Hari putih dengan maksud 13, 14, 15. Waktu tu bulan purnama. Jadi cahaya malam-malam tu, macam malam tu jadi macam siang lah, seumpama. Terang benderang, seumpama je. Maka putih terang, tu maksud hari putih. Kenapa Ayyamul Sud 28, 29, 30 hari hitam? Sebab waktu tu bulan tak ada lah kan, kecil halus. Bulan tak ada. Itu sebab dia panggil hari hitam, hari gelap. Dan dia kata kat sini sepanjang bulan Ramadan, tapi dengan sempurna bulan Syaban 30 hari. Maksudnya sempurnakan Syaban 30 hari, kemudian lepas pada tu Ramadan. Tapi sebenarnya cara menetapkan anak bulan ada 3 kaedah. Yang pertama dia panggil ru'yah, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan ru'yah. Ru'yah ni melihat. Itu cara pertama, melihat anak bulan. Anak bulan apa? Anak bulan Ramadan lah. Raya anak bulan Syawal, kan? Itu cara pertama. Cara kedua untuk wajib puasa Ramadan adalah menyempurnakan bulan Syaban 30 hari macam lagi tak. Sebab dia terbalik pula. Dia tulis terbalik. Dia tulis kat sini puasa sempurnakan Syaban 30 hari, maka wajib puasa Ramadan selepas itu. Kemudian nanti dia akan bagi tahu jika nampak anak bulan. Patutnya cerita anak bulan dulu. Jika nampak anak bulan, maka Syaban tu memadai dengan 29 aja. Nampak anak bulan Ramadan memadai 29. Tapi kalau tak nampak 30. Syaban lepas pada tu tak payah tengok anak bulan dah. Kalau kata tak nampak anak bulan ni, maka bulan Syaban kan, tak nampak anak bulan ni, maka esok tu 30 Syaban. Habis tu esok tu nak kena tengok anak bulan lagi ke? Tak perlu dah. Sebab apa?
Sebab mesti lepas 30 Syaban mesti Ramadan. Mana ada 31? Boleh Islam mana ada 31? Jadi lepas 30 confirm dah Ramadan. Cara ketiga untuk puasa ni dipanggil ilmu falak ataupun ilmu hisab, iaitu dengan kiraan-kiraan inilah ilmu falak ni. Macam kita sekarang lah, macam ni. Ni falak ni. Dia panggil ilmu falak. Kalau kita setting jam semayang ni, kita setting 19 hari bulan 11 tahun 2099, boleh? Tak saya buat. Tahun 2099. Tak tahulah kiamat dah berapa waktu tu. Kita tak ada dah. 2099 dah tahu dah isyak pukul berapa ni. Mana dia tahu? Dia mana ada sambung kod internet ke mana ada ni? Sebab dia dah setting siap-siap. Macam mana dia boleh setting siap-siap? Dia dah ada ilmu falak, dia kira. Tapi biasa manusia kira ni dia akan lari sikit. Dan biasanya masuk semayang ni dia akan lari seminit 2 minit. Dia tak lari sejam. Lari sejam tu bukan ilmu falak dah tu. Dia merepek tu. Tak lari sejam. Maghrib pukul 10 malam. Melampau. Dia lari seminit. Sebab dia lari saat-saat. Bila kita letak setahun, 2 tahun, 10 tahun, itu yang saat tu jadi minit tu. Dia lari saat-saat aja. Tapi boleh pakai ke? Boleh pakai. Tengok ni cukup memadai. Tak payah pergi tengok kaki langit, tak payah pergi pacak kayu untuk tengok dah masuk Zuhur, Asar dan sebagainya. Tak perlu, boleh tengok, boleh. Macam tu lah juga dengan melihat, dengan buat kiraan pada kiraan dah tahu okey bila puasa dan sebagainya, boleh. Cuma yang ketiga ni ulama dulu tak terima ilmu falak. Ulama sekarang terima lah. Sebab waktu tu tak tersusun lagi ilmu falak ni, tak tersusun, maka ada yang tak terima lah. Majoriti ulama tak terima tentang kiraan. Dia mesti juga sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihat, raya juga dengan melihat anak bulan. Tapi ulama sekarang semua terima. Semua terima. Tu 3 cara. Jadi dia kata ini cara yang pertama ni, sempurna 30 Syaban dengan maksud tak nampak anak bulan lah. Bila tak nampak anak bulan pada 29 Syaban tu tak nampak anak bulan, maka 30 esok tu 30. Dan sekadar melihat di bumi, duduk dekat bumi tengok tak nampak anak bulan, esok 30 Syaban, lusa puasa. Nampak esok puasa dah. Perlu ke pergi, sebab kita dah ada teknologi canggih, perlu ke pergi naik kapal roket untuk pergi tengok dekat sikit? Sebab takut tak nampak sebab ada awan ke, mana tahu awan tutup. Tak perlu, tak wajib. Perlu ke pakai teropong yang berpuluh ribu, ratus ribu teropong tu? Tak wajib. Tapi boleh, cuma tak wajib. Bukan mesti kena ada teropong, tidak. Mesti tengok, tak wajib. Tengok dengan mata lendar saja. Mata lendar dia panggil, memadai. Cuma tak dilarang, boleh kalau nak tengok pakai alat. Itu pun berlaku khilaf ulama. Ulama dulu tak terima tengok pakai alat. Malah tengok pakai teropong pun tak terima. Sebab dia kata cermin boleh menipu. Cermin itulah kantar. Waktu itu agak-agak bila teropong buat? 100 tahun? 200? 300? Lebih? 500 tahun lepas? Tak tahu lah. 700 tahun lepas? Teropong. Sejak bila teropong yang jauh ni? Tak tahulah berapa ratus tahun lepas. Maka ulama bila dicipta teropong yang boleh tengok jauh ni, ulama tak terima untuk tengok, kalau nampak lagi teropong tak terima. Dia kena tengok dengan mata ni, nampak? Dia kata kenapa? Ulama sekarang terima, ulama dulu. Sebab tu saya kata teropong tak wajib. Cuma nak tengok harus, ulama sekarang cakap. Ulama dulu tu saya tak tahulah, mungkin 500-700 tahun ke. Tak terima. Kenapa tak terima? Dia kata itu cermin. Kita main kantar tu kan, dia boleh menipu, dia kata. Waktu tu semua orang kata apa benda, mana boleh tipu? Cermin nak tipu, mana boleh? Betul lah tu, kalau dah tengok ya tu, sebab dia cuma mendekatkan yang jauh aja. Tapi sekarang ni terbukti cermin boleh tipu. Ada program-program dia boleh masuk kat cermin tu. Boleh. Sekarang ni berapa ratus tahun ulama kita dulu lah yang tak setuju tu, dia punya melangkaui zaman. Hebat. Dia kata cermin boleh menipu. Semua orang kata apa benda lah. Cermin nak tipu macam mana? Maksudnya ditipu tu maksud tak nampak anak bulan.
Tapi orang boleh buat nampak macam nampak anak bulan. Kalau orang nak buat, masa tu tak boleh terima akal. Masuk je tahun berapa? 80-an lah. Orang pergi Mekah, bawa balik apa? Ingat? Yang benda kamera yang tengok. Sekarang dah tak ada juga lah benda tu. Tak ada tak? Dekat situ balik dah nampak. Tapi masih lagi taklah macam teropong. Sekarang ni teknologi ada tu, cermin mata tu, lepas tu ada bateri, buah bateri kat sini, ada ni chip tu, boleh nampak, tekan teng boleh nampak benda-benda kat situ. Nak cakap tak reti saya pun. Dah ada dah. Saya nak cerita apa? Ulama dulu dia punya faham merentasi masa. Waktu tu memang tak logik. Dia kata tidak, cermin boleh menipu. Maka kami tidak menerima penyaksian anak bulan melalui apa-apa hijab halangan walaupun cermin sekalipun. Tapi ulama selepas pada tu dia terima je. Saya nak beritahu yang tak terima tu, kita kata apalah jumut lah, masuk hutan ada hutan lah. Kalau kita apalah zaman moden lah, boleh tengok lah. Tak ada benda, dia nampak. Tak lama lagi mungkin ada boleh masuk wifi ke, boleh masuk dapat internet ke apa dalam cermin tu. Lepas tu lah orang kafir pula boleh apa dia panggil hack ke apa ke. Last sekali pakat-pakat tengok nampak anak bulan, padahal orang kafir nak kenakan orang Malaysia. Boleh jadilah benda tu. Sekarang ni boleh jadi. Dulu ulama dah fikir, cuma dia tak akan sebut lah begitu. Dia kata cermin boleh menipu. Main. Ulama dia merentasi masa. Cuma macam mana pun ulama sekarang terima cermin, tu je. Ada ulama dulu tak terima. Itu je nak kita tahu. Cukup aku berhenti kat situ. Okey, atau sikit lagi. Atau melihat anak bulan Syawal pada hak orang yang nampak sekalipun ianya fasik. Atau melihat anak bulan Syawal pada hak orang yang nampak sekalipun ianya fasik. Ni kena faham betul-betul maksud dia apa ni. Sebenarnya bukan melihat anak bulan Syawal. Anak bulan Syawal ni raya. Anak bulan Ramadan, silap cetak. Anak bulan Ramadan tu. Anak bulan Syawal lah. Anak bulan Syawal. Atau melihat anak bulan Syawal. Kalau yang Jawi, anak bulan Syawal juga. Kita boleh tanggung macam ni lah. Anak bulan Syawal tu dari sudut nak raya, anak bulan Ramadan dari sudut nak puasa. Kita kata gitulah kot. Jadi atau melihat anak bulan Syawal dalam masalah nak raya, ya, maka tengok anak bulan Syawal. Dalam masalah puasa, tengok anak bulan Ramadan lah. Okay? Walaupun yang nampak tu fasik, dengan maksud walaupun yang nampak tu fasik dengan maksud orang yang nampak fasik adalah mengekali dosa kecil ataupun buat dosa besar sekali dan tak bertaubat. Masih lagi tak bertaubat, maka dia fasik. Buat dosa besar dan tak bertaubat lagi, maka dia fasik. Buat dosa kecil berterusan, bukan dosa besar, dosa kecil, dia dipanggil fasik. Pakai rantai bukan dosa besar, dosa kecil. Pakai rantai lelaki pakai. Tapi kalau dah menyerupai perempuan, jadi dosa besar balik. Pakai rantai, mengekali pakai rantai, maka dia fasik. Pakai seluar pendek, ada tatu, itu semua fasik lah. Tak semayang lebih-lebih lagi lah. Okay. Siapa yang nampak anak bulan walaupun fasik, walaupun buat dosa besar, walaupun mengekali dosa kecil, maka bila dia nampak, maka persaksian dia tu diterima. Cuma dia kata pada hak orang nampak. Ni kena faham apa maksud pada hak orang nampak. Maksud pada hak orang nampak ni adalah dia nampak anak bulan tapi dia fasik, dia wajib puasa, tapi penyaksian dia tak diterima. Dia seorang je wajib puasa. Anak isteri dia tak wajib puasa kalau dia tu lelaki. Kalau perempuan yang tengok, dia seorang je wajib puasa, suami dia tak wajib puasa. Jadi dia seorang atas hak yang orang nampak tu wajib puasa. Kena pula jadi yang lain tak nampak. Bila orang lain tak nampak, orang lain tak wajib puasa. Dan dia bawa pergi ke kerajaan, ke qadi, untuk bagi tahu saya nampak anak bulan. Penyaksian dia tidak diterima. Qadi tak boleh buat pengumuman oleh kerana dia nampak, kita semua pakat puasa. Tak boleh, sebab fasik. Tapi dia sendiri wajib puasa.
kena pula bulan tahun tu, Ramadan tu 30 hari. Maknanya dia puasa berapa hari? 31 hari. Gitu wajib. Wajib puasa 31 hari. Puasa 31 hari ni biasa je sebenarnya. Banyak kejadian jadi puasa 31 hari. Banyak. Kalau dia pergi naik kapal terbang kan, dia pergi, dia sampai. Kalau ikut pada tempat tu, kalau ikut kiraan-kiraannya, tak raya lagi. Kalau ikut kiraan dia, tempat dia tu, dah 30 hari dah nak masuk 31 dah, maka dia wajib juga puasa. Dia tak boleh hari seorang-seorang. Di tempat yang dia baru sampai naik kapal terbang, dia tengok kan masa dia naik kapal terbang tu, sama ada dia kejar matahari ataupun dia lawan matahari kan, sama ada dia kejar matahari atau tu, atau dengan sabit anak bulan. Oh, baru 50 minit sikit lagi lah. Atau dengan sabit, kita habis kat perenggan tu, atau dengan sabit nampak anak bulan di sisi qadi dengan saksi yang adil pada hak orang yang tidak melihat anak bulan. Itu masuk hak-hak tu. Dari sudut orang yang melihat tadi tu, orang yang melihat, dia tu bukan fasik, dia tu adil, dia panggil. Istilah fasik lawannya adil. Jadi orang yang bukan buat dosa besar, orang yang tidak mengekali dosa kecil, jika dia melihat anak bulan, wajib atasnya puasa. Dan pada hak orang tidak melihat, orang tak melihat pun wajib juga, tapi dengan syarat yang nampak tadi kena jumpa qadi dulu. Kalau kita panggil hakim, kita panggil apa yang pejabat agama tu lah, yang agama tu, kita tak panggil qadi nikahkan orang, tapi sebenarnya jumpa qadi. Maksudnya satu jawatan yang besar dalam agama, qadi ni sepatutnya. Cuma dapat kat kita qadi tok kadi, tu je lah kerja dia, qadi nikah. Tapi sebenarnya tidak, sebenarnya qadi ni besar juga dia punya tu. Jadi jumpa kat dia, dia pun cek, oh orang ni tak fasik, cukup syarat. Lepas tu kata, awak nampak macam mana begini, okey setuju. Dia pun wajib buat pengumuman qadi. Maka oleh kerana dia ni melihat, semua orang wajib puasa bila qadi sahkan ianya betul dia lihat. Tapi kalau orang tu fasik, dia kata, ya Allah, yang ni lah kena tangkap haluat ni. Lepas tu pula tengok, datang beritahu dekat qadi tu, dekat jabatan yang Islam, kata, saya nampak anak bulan tu, nampak duk pakai rantai. Macam mana qadi tu nak buat? Minta maaf, penyaksian anda tidak diterima, tapi awak wajib puasa esok. Kita tunggu sekejap kat sini, takut-takut ada orang lain datang. Tunggu orang tak datang, maka dia je seorang yang wajib puasa. Perempuan pun sama. Perempuan melihat, hanya perempuan je wajib puasa. Dia saksi, dia mesti lelaki. Saksi mesti lelaki. Bila perempuan tengok, perempuan nampak, dia je kena puasa seorang. Qadi memang tak boleh terima lah. Jadi ya, kata, kalau macam tu, kata habis tu perempuan tu dia tak bersalah, dia nampak. Saya tanya Tok Guru lah, kita tak puati juga. Kalau yang terfasik tadi padan muka dia kena puasa seorang kan, ni orang perempuan baik, tiba-tiba dia nampak anak bulan, dia seorang je kena puasa. Penyaksian dia tak diterima jika tak ada orang lelaki yang nampak. Kalau dia tunggu ada orang yang nampak, tak apalah. Kalau macam tu kesian kat orang perempuan. Saya tanya Tok Guru, yang ingat lagi lama lah. Dia jawab apa? Itulah bahananya. Bahana buat kerja bukan kerja dia. Perempuan ni duduk diam-diam, kau sibuk pergi belek anak bulan, pergi, dia nak tengok anak bulan ni naik bukit ke, dia tak boleh duduk kat rumah. Mana nampak kecil halus Maknanya dia pergi menyibuk, pergi naik gunung, naik bukit, pergi menyibuk. Bukan hal dia pergi menyibuk pandang muka macam tu lah. Oh ya, tak ya juga. Bukan hal dia sibuk. Jadi kalau lelaki nampak anak bulan, berapa orang? Kalau nikah, berapa orang saksi? Penyaksian tu mesti dua orang. Dua orang saksi. Kalau nak jatuhkan hudud ke atas orang tu dalam masalah zina ke liwat ke, saksi 4. Mata lendir tu sama juga. Ulama dulu spek tak dapat terima, orang pakai spek reject. Sampai dapat 4 orang. Awak pakai spek tak boleh pakai, cermin boleh menipu dulu lah. Tapi ulama sekarang terima lah. Pakai spek tak boleh. Jangan main, ulama faham macam tu. 4 dalam masalah tengok anak bulan Ramadan ni, seorang Muhammad Ilah. Dalam masalah nak raya, kena tengok anak bulan juga, anak bulan Syawal. Berapa orang? 2 orang. Kenapa anak bulan Syawal kena 2 saksi yang adil? Kalau anak bulan Ramadan 1. Kerana
raya ni orang suka, nafsu suka. Jadi seorang takut-takut dia ni, misalnya nampak tak nampak, dia kata dia nampak je kena ada 2 orang. Tapi bulan Ramadan ni orang kalau nampak tu nampak sungguh lah, tak ada orang lah nak tipu. Macam itulah kata. Jadi seorang memadai, dia panggil khabar wahid, memadai dengan 1 orang saksi. Tapi saksi tu mesti adil. Dan dia nampaklah anak bulan tadi. Atau dengan ada tanda-tanda bulan Ramadan yang sudah masuk. Kalau ini kalau bukan tengok tu lah, selain daripada tengok anak bulan. Tadi tengok anak bulan, ataupun qadi bagi tahu setelah orang yang nampak anak bulan dan orang saksi itu adalah adil, maka boleh juga. Antara tanda ni macam dulu. Ni macam dulu. Saya sempat dulu dekat Kelantan dulu, kat Tanah Merah dulu. Cara penentuan bulan puasa dan atau raya macam mana? Macam ni, kan? Atau dengan ada tanda-tanda bulan Ramadan sudah masuk. Sudah masuk seperti lampu-lampu dipasang di menara-menara. Ni saya tak sempat lah. Kalau kat tempat tu dah tinggi, dah pasang lampu, maknanya tahulah dah raya, kalau masalah raya, ataupun dah Ramadan. Tengoklah adat waktu tu. Atau tembakan meriam, bum, bum, oh dah puasa, bum, dah raya, atau sebagainya. Yang saya sempat ada pengalaman ni, kereta api ni punya bunyi tu, apa benda dia panggil, siren tak? Bunyi. Ada, saya tak lupa dia bunyi tu. Okey, kita dah puasa. Mana tahu? Mu tak bunyi tu. Itu kereta api. Boleh. Bukan mesti dia tak nampak anak bulan. Waktu tu mungkin radio ke TV ke dia payah sikit nak dapat. Internet lagi tak ada lagi waktu tu. Jadi penentuan tu macam mana? Penentuan ni bukan tengok anak bulan. Penentuan ni bukan qadi yang buat pengumuman, sebab tak boleh, sebaran tak luas waktu tu. Habis tu macam mana? Bunyi mana tu lah? Boleh ke? Boleh. Siren dekat Tanah Merah saya ingat lagi. Ada kereta api bunyi tu bunyi. Lepas tu kemudian dia buat pula nak waktu sahur kan, waktu masuk waktu dia buat bunyi tu. Dia adalah bunyi-bunyi tu. Ada yang ketuk apa benda tu? Ketuk ada macam-macam. Jadi boleh sebagai daripada alat yang biasa berlaku ketika menyambut puasa, iaitu hukum melihat anak bulan juga, macam nampak anak bulan. Dengar siren tu macam nampak anak bulan. Dengar meriam tu macam nampak anak bulan. Pasal nampak api tu. Lampu tu orang. Maknanya macam nampak anak bulan juga. Apabila nampak anak bulan di suatu negeri, ini saya wajib puasa oleh orang negeri yang berhampiran dengannya. Bila nampak anak bulan, maka kawasan tu wajib puasa. Dan kawasan yang lain-lain wajib puasa juga tak? Yang mana kita tahu dekat Malaysia dulu, setiap negeri kadang-kadang berbeza puasa dia, berbeza raya. Beza. Sebab kita masing-masing ada sultan masing-masing, ada agama masing-masing, ada mufti masing-masing, maka masing-masing teropong. Yang nampak, yang tak nampak. Adalah beberapa kali jadi kan. Tapi lama-lama dah. Lepas tu dia sekatakan dah tak ada dah. Perak dengan Johor lain lah, Selangor dengan lain-lain. Pahang pun pernah lain dulu-dulu. Diorang dah raya dah. Saudara kita duduk tu dah raya, kita duduk puasa lagi. Ada. Jadi tapi kenapa sekarang ni boleh pula buat sekata? Kalau nampak kat Johor, perleh tu. Nampak dekat Sarawak, kenapa Semenanjung pun wajib puasa juga? Dulu kenapa? Ni ada. Inilah penjelasannya, iaitu kawasan berhampiran juga wajib puasa bila nampak anak bulan tadi, jika kedudukan kedua negeri itu satu matlak, satu tempat terbit. Maksudnya kalau tengok terbit matahari kat tu, negeri-negeri yang lain pun situ juga. Sebab kalau lah negeri dia duduk sini, maksud tempat matlak dia beza dah. Dia tengok sini tempat matlak, tempat garis terbit matahari, garis terbit. Jadi kalau terbit matahari, garis ni semua ke bawah ni semua boleh ikut negeri yang dekat sana. Diguna pendapat ni. Bersalahan negeri yang jauh, tidak sama matlaknya, tiba-tiba dia terbit matlak. Lain kata tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Matlak, mim tu isim makan, tak mim. Matlak tempat terbit tu matlak, tempat matlak tu.
Umpama nampak anak bulan di suatu negeri, tidak nampak di negeri yang satu lagi, maka tidaklah diluluskan orang negeri itu mengikut puasa. Kalau dia tempat terbit matlak dekat sini, straight ke sini, sini puasa, sini pun boleh puasa juga sebab sama, cuma tak nampak. Tapi boleh. Tapi kalau matlak yang lain, sana lagi lah, memang tak boleh lah, tak boleh ikut. Maka kita guna yang tu lah sekarang. Habis kat situ. Kita masuk syarat sah puasa. Syarat sah puasa akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu kita sentuh tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.